Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله ترفعك كشكرا. Terima kasih kita Allah Ta'ala. Dapat kita sambung pengajian kitab Minhajus Salam, muka surat 88, Jawi, Rumi 28. Jawi 28, Rumi 88. Berkaitan dengan puasa ataupun orang yang meluputkan puasa. Maksudnya batal lah, maksudnya meluputkan puasa. Mari kita baca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun, fasal, muka surat 88. Barang siapa meluputkan akan dia oleh puasa. Barang siapa meluputkan akan dia oleh puasa daripada puasa Ramadan. Maknanya tak puasa lah. Barang siapa tak puasa Ramadan dengan uzur, yang dia tak puasa Ramadan tu, barang siapa meluputkan akan dia oleh puasa daripada puasa Ramadan dengan uzur. Dia tak puasa Ramadan tapi sebab uzur. Sebab uzur. Uzur tu apa? Biasa sakit, uzur. Tak mampu nak berpuasa, terlalu tua. Terlalu tua. Tak adalah maksud tua tu, maksudnya tak mampu nak puasa lah. Uzur lah, uzur. Uzur yang dibenarkan oleh syarak untuk dia tak puasa. Okay. Uzur yang tak dibenar syarak pun ada juga kan. Macam kita cerita sebelum ni. Sakit apa ni? Sesama. Tak puasa dah sebab sakit. Itu uzur yang tak diterima syarak. Sesama dengan sesama tapi tak puasa. Kenapa? Apa kena-mengena sesama dengan perut kan? Tapi kalau kena demam panas, kena makan ubat, maka dia panggil uzur yang diiktiraf syarak. Okay? Jadi dia pun uzur, maka dia tak puasa, meluputkan dia oleh puasa Ramadan. Tak puasalah pada bulan Ramadan. Dan mati ia, Allah ni takut ni, mati ia dahulu daripada bahawa boleh ia memberi ia qadakkan akan dia. Mati sebelum qadak. Mati sebelum qadak. Mati sebelum dapat qadak. Kita baca dulu, tengok apa cerita ni. Maka tiada wajib atasnya diperdapatkan akan dia. Maka jika mati ia kemudian daripada bahawa boleh ia qadakkan dia, maka memilih walinya. Oh, okey. Undur balik. Kadang-kadang kita kena baca dulu cerita apa. Macam pendek-pendek. Okey. Siapa yang tak puasa Ramadan, tapi dia tak puasa tu bukan sengaja, sebab ada uzur. Uzur pula memang dia iktiraf lah, memang patutlah dia tak puasa. Uzur tu syarak mengiktiraf. Okey. Kemudian dia mati.
Okey, dahulu, mati ia dahulu iaitu sebelum daripada bahawa boleh ia memberi ia akan qadakkan dia. Susah bahasa dia. Bahasa sekarang macam ni lah kot. Dia tinggal puasa Ramadan, dia sakit. Habis bulan Ramadan, dia mesti wajib qadak. Tapi dia nak qadak tak boleh sebab dia masih lagi sakit. Tiba-tiba dia mati. Tu maksudnya. Tiba-tiba dia mati. Itu maksud mati ia dahulu daripada bahawa boleh ia. Boleh tu maksudnya dia ada ruang, dia ada masa untuk dia qadak. Tapi dia kata dahulu daripada sebelum. Dahulu tu sebelum, maknanya tak boleh lah, daripada bahawa boleh ia memberi qada akan dia. Dengan maksud dia tak ada masa pun nak qada sebab dia sakit. Katalah dia sakit terlantar bulan Ramadan 30 hari, tak puasa lah. Kena masuk air, kena masuk ubat semua. Dia nak puasa tak boleh, doktor tak bagi. Masuk bulan Syawal masih lagi sakit, tak boleh lagi. Masuk lepas habis Syawal, lepas Syawal apa? Zulkaidah, Zulhijjah. Zulkaidah. Lepas Mei apa? Jun. Laju jawab. Lepas Syawal apa? Tak jawab sampai ke sudah. Kata orang Islam. Kasar bunyi. Tapi pakai kalender kafir. Sudah. Jangan. Jangan dijolok sarang tebuan. Nanti keluar. Okey. Jadi mati lepas 3 bulan selepas tu tak sakit, dia sakit makin kesihatan makin merosot mati. Okey, adakah dia wajib qada? Nak kata dia wajib qada macam dia mati. Kalau dia qada kita yang lagi. Dia mati maka dia tak boleh qada. Okey, adakah dia kira berhutang? Tu dia. Dia berhutang tak puasa dia. Dia sebut di sini maka tiada wajib atasnya diperdapat akan dia. Tak kira berhutang. Tak ada apa-apa. Walaupun dia tak puasa Ramadan. Habis kan kena ganti, kena qada. Kena qada, wajib qada. Jika ada masa nak qada, dia tak qada, baru wajib qada. Jika masa untuk dia qada pun tak ada, macam ni dia nak qada? Lepas tu dia mati, maka dia tidak kira berhutang. Dia tak kira berhutang. Berhutang semayang, berhutang puasa, dia tak kira berhutang. Dia kira tak wajib puasa. Dia kira tak wajib qada. Okey, dia nak qada macam mana? Dia dah mati. Maksudnya tak perlu bayar fidyah, anak-anak dia tak payah duk sibuk. Sebab ada sekali tu kat kampung dulu, ayah dia ni sakit lama kan, 2-3 bulan lah. Lepas tu meninggal je hari meninggal tu ramai lah dia kan. Hari nak ziarah apa tu, nak tanam apa semua tu. Kemudian diorang duk bincang bawah pokok kat luar ni, duk bincang. Apa dia? Tak boleh tu. 2 bulan lepas ke bulan Ramadan, dia sehari pun dia tak puasa. Jadi kena bayar tu fidyah. Tak kena bayar fidyah. Habis tu kira halal lah, kira tak ada apa-apa, tak berhutang. Tak perlu buat apa-apa. Sebab walaupun dia tinggal puasa, tapi dia tinggal puasa kerana uzur. Dan dia Allah tak bagi peluang pun untuk qada, dengan maksud waktu sihat untuk qada. Maka kira halal. Okey. Kalaulah ambil harta dia sebelum difaraidkan untuk bayar fidyah lah kata, haram. Wajib ganti balik siapa yang buat kerja tu. Sebab kalau kata tapi 30 hari je, berapa ringgit aja. 30 hari katalah bayar fidyah, baru 20 kilo, 21 kilo. 21 kilo berapa ringgit? 10 kilo 30, 60 baru 61, 62 ringgit. Dia ambil duit si mati, kemudian dia bayar fidyah, dan kemudian baru dia faraidkan. Faraid juta-juta. Faraid juta-juta, tak apalah faraid. Tetap juga ada 62 ringgit duit orang. Duit tu lah yang, kalau dia tahu Allah kira halal, dia kena cakap lah halal. Dan dia kena mengaku lah, silap lah, aku silap. Aku pergi ambil 62 ringgit daripada duit ayah ni, kemudian aku pergi bayar fidyah. Sedangkan dia tak ada masa pun untuk dia qada, sepatutnya tak boleh. Jadi 62 ringgit aku telah ambil, aku salah. Lepas tu macam mana kira ni? Kena cakap kat semua ahli waris. 62 ringgit je pun, yang dapat tu dapat setengah juta, ni dapat setengah juta. Itu cerita lah, itu duit dia, duit faraid dia. Ni 62 ringgit pun duit orang, RM1 pun duit orang, RM1 pun duit orang.
Jadi kena minta halal. Nak minta halal pula, ni cerita dia dapat tahu setelah 10 tahun. Maka dia nak minta halal berapa ringgit, RM62 tu, dia kata kau dah mati lah kawan tu. Kena minta halal ke anak-anak. Bunyi kelakar lah. RM62 pun nak minta halal, nak minta kecoh-kecoh ke. Walaupun duit tu pun duit si mati juga, tetap juga tak boleh. Kena settle kan betul. Jadi sebab apa? Tujuan baik nak bayar fidyah, tapi salah kira. Tak boleh, tak perlu, bukan tak boleh, tak perlu. Okey. Kalau dia bayar duit dia okey. Contoh dia bayar duit dia, tak apalah, aku bayar RM62 pakai duit aku, bayar fidyah. Lepas tu selang lama-lama tu baru tahu, rupanya tak payah bayar. Duit dia kira halal lah, kira jadi sedekah, tak jadi fidyah. Tak apa duit dia. Ni dia ambil duit si mati. Dan memang pun apabila ada fidyah-fidyah ataupun ada hutang-hutang, si mati kena bayar duit dia dulu. Contohnya dia ada hutang zakat. Zakat fitrah dia tak pernah bayar seumur hidup. Contohlah. Tak pernah bayar zakat fitrah, RM7. Kali lah dia hidup berapa puluh tahun. Kali. Wajib bayar duit dia tau. Ataupun dia ada zakat harta, zakat emas ke, zakat perniagaan ke yang dia tak bayar. Dah tahu kira, wajib bayar pakai duit dia sebelum bagi faraid. Kalau boleh sebelum tanam lagi, kira dah. Dia tanam dia terus settle. Sebab kesian kat dia. Ataupun dia ada hutang orang lagi-lagi lah. Kena bayar. Dia hutang orang, maka bayar hutang orang dulu kan. Tapi sebelum bayar hutang orang, bayar hutang Allah dulu. Istilah hutang Allah dulu. Apa lagi? Kalau kata ada pidah-pidah puasa-puasa, pakai duit tu juga. Last sekali dah habis semua hutang-hutang dah bayar, barulah tanya orang, ada tak orang hutang dia? Orang. Lepas hutang Allah ni, bayar fidyah, bayar zakat, bayar apa semua, ada tak orang? Oh ada, dia ni hutang berapa? RM100, RM200, bayar dengan duit dia juga. Dah selesai dah? Okey, dah selesai. Bila selesai, barulah faraid. Tapi sebelum bayar hutang-hutang Allah tadi, bayar fidyah-fidyah, kena ambil duit dia untuk proses pengkebumian. Kalau tak ada lah. Kalau ada, biasa orang sponsor lah kan. Ataupun ada apa? Apa dia panggil? Khairat. Kalau ada khairat, selesai lah dengan khairat. Kalau tak ada khairat apa, pakai duit dia juga. Lepas pakai duit dia, lepas tu bayar fidyah-fidyah, hutang-hutang, zakat-zakat dia. Lepas tu hutang orang. Itu step dia. Dia tak boleh bayar hutang orang dulu. Dia kata kalau hutang Allah, Allah maha kaya. Bayar hutang Allah buat apa? Hutang Allah tu maksud fidyah lah. Bayar hutang orang dulu. Katalah ada RM10,000, dia hutang RM10,000 dekat orang. Dan dia hanya ada RM10,000 je peninggalan dia. Dan dia terpaksa bayar beras yang harga RM10,000 juga. Beras sebab dia tak puasa ke, sebab zakat ke apa-apalah. Yang istilah kita panggil hutang Allah. Mana nak bayar dulu? Kalau bayar orang, tak boleh bayar hutang Allah. Kalau bayar hutang Allah, tak boleh bayar hutang orang. Kalau kita tengok sekali lalu, baik bayar hutang orang sebab dengan orang, tapi tidak bayar hutang Allah. Orang tu macam mana? Orang tu nasib lah. Tak ada. Untuk aku tak ada. Kau tuntutlah ke akhirat nanti. Gitu je. Tak ada. Kalau kita fikir logik kita, lebih baik bayar hutang orang kan. Sebab hutang Allah boleh settle. Minta ampun apa semua. Tak. Hutang orang. Hutang orang nombor 2. Hutang Allah dulu. Sebab apa? Istilah je hutang Allah, tapi dapat kat siapa? Orang mana? Fakir miskin. Jadi dapat kat fakir miskin kan, nak bayar tu kan, semua kat fakir miskin. Kalau bagi kat zakat, sebab dia tak bayar zakat. Zakat tu bagi 8 asnaf. Kalau fidyah tadi, puasa tadi, bagi kat fakir miskin. Istilah hutang Allah, bagi kat orang miskin. Bagi kat orang miskin. Okey. Tu istilah je dia panggil hutang Allah. Maka jika mati ia, kalau dia mati ni yang tinggal puasa Ramadan tadi, dengan uzur yang diiktiraf, kemudian lepas habis Ramadan dia wajib qada ni. Adakah dia sakit atau tidak? Yang tadi dia sakit sampai mati. Ni tengok dia. Kemudian daripada mati ia, kemudian daripada bahawa boleh ia qadakan dia. Dia ada masa. Maka dia ada masa. Yang ini lepas habis bulan Syawal tu, segar dah, sihat dah. Bulan Zulkaidah sihat. Bulan Zulhijjah sihat. Raya Haji lagi. Tapi tak qada lagi ni. Tapi masa ada, berlambak masa ada. 60 hari ada masa. Lepas Raya Haji mati. Contoh lah. Sedangkan dia tak qada lagi.
yang dia tinggal Ramadan. Dia ada masa tak untuk qada? Ada. Dia saja je nak qada Ramadan ni boleh 11 bulan, bila-bila boleh. Bukan mesti qada terus. Bila-bila boleh. Maka dia pun tunggulah dulu, dia kata. Sedangkan dia ada masa ni. Tunggu lepas raya haji, dia ada masa sebulan lebih untuk qada, tapi dia tak qada sebab dia kata tak salah pun. Mati. Adakah dia berhutang? Ya, dia kira berhutang sebab dia ada masa. Yang tadi tak berhutang langsung kan? Okay? Macam mana? Maka dia wajib qada. Okey, soalannya dia nak qada macam mana dia dah mati, kan? Maka yang masuk wajib qada tu dikira berhutang. Nak settle macam mana hutang dia ni? Waris yang settle kan? Ada dua cara nak settle. Mari kita tengok. Maka memilih walinya. Antara, maksudnya warisnya, yang berkuasa setelah kematian dia tu, antara ia puasa daripadanya, oh boleh, waris puasa kan, boleh. Kan? Atau bahawa ia memberi makan daripadanya akan satu mud, satu cupak bagi tiap-tiap sehari daripadanya. Dia boleh pilih. Dia boleh pilih. Dia nak berapa ayah tinggal puasa? Aku nak qada. Oh, contoh lah. Aku nak qada. Sekali ada 375 hari. Allah, tak jadi. Kalau 3 hari nak qada, contohlah. Berapa banyak sekalipun puasa tadi, pertama boleh dia qada oleh waris. Oleh warisnya boleh qada. Macam mana niat dia? Ni niat dia. Sahaja aku puasa esok hari kerana qada puasa Ramadan yang tertanggung atas zimmah. Tu dia punya ayat dia. Saya salin tu, Tok Guru sebut. Saya salin. Atas zimmah tu atas bahu atau atas apa? Batu jemala. Orang dulu cakap atas batu, atas kewajipan lah, atas kepala lah. Zimmah tu atas kewajipan atau atas kepala atau atas batu jemala, kan? Biasa dengar batu jemala kan? Atas kepala lah, atas bahu tertanggung. Jadi cara niatnya sahaja aku puasa. Sama nawaitu shaum Ramadan, sahaja aku puasa esok hari sebab nak puasa esok. Qada Ramadan. Qada Ramadan siapa? Kalau sahaja aku puasa qada Ramadan untuk dia, untuk aku. Tapi dia bukan untuk aku ni. Jadi sahaja aku puasa esok hari qada Ramadan yang tertanggung atas zimmah. Atas zimmah ayahku, atas batu jemala ayahku, atas bahu ayahku, atas kewajipan ayahku. Letaklah nama apa-apa pun. Okey? Kerana Allah Taala, itu je. Tu cara nak tu. Kalau dia kata sahaja aku puasa esok hari qada Ramadan kan Allah Taala, dapat kat dia punya puasa, dia punya qada. Dah dia tak kata siapa-siapa. Sahaja aku qada puasa esok hari, sahaja aku qada puasa Ramadan esok hari, yang wajib atas ayahku, contoh ayah. Kalau bukan ayah pun sebutlah nama dia. Nama siapa? Yang tertanggung, yang diwajibkan, yang terhutang, semua sama boleh. Atas zimmah, atas kepala, atas bahu, atas kewajipan, atas batu jemala, letak nama. Okey, letak nama kerana Allah Taala. Okey. Itu cara nak qada. Jadi kalau dia qada macam tu, tak kena bayar apa-apa lah. Untul lah. Tapi satu cupak berapa ringgit je. Tapi tak apalah. Tak payah. Jadi kalau kata 5 hari boleh lah kot. Kalau macam kita cerita lepas kan. Kalau buatnya 1,800 hari. Cari 1,800 orang. Itu nanti dulu. Ataupun bayar je. Dia banyak kan. Pakai duit dia. Si mati bukan bayar duit kita. Bayar duit si mati. Cuma kurang lah dapat faraid. Nanti. Kurang berapa sen sangat. Satu cupak baru RM1 lebih, RM1.80 kan. Kita kira itu kan. RM1.80 baru secupak. Kalau 1,000 hari, baru 1,000. Kalau 1,000 hari, baru 1,000 lebih lah. Betul? 2,000 atau 2,000 macam tu lah kan. Baru berapa? Kalau kira-kira adalah kot 3-4 ribu. Baru 3-4 ribu. Banyak lagi harta-harta dia. Harta dalam negara, harta luar negara, harta kat Kongostan, Pakistan, setan. Banyak harta-harta dia kan. Banyak lagi. Tak apalah. Itu harta dia juga.
Yang duduk pelahap sangat, macam kebulur sangat nak harta orang. Kenapa? Itu dia punya. Dah lah dia masih hidup, dia kerja punya lah. Tak boleh pakai pula tu. Dah mati pula kita nak sapu anak-anak ni. Kita sapu. Yang mana boleh sapu lah, yang dibenarkan. Kadang-kadang anak-anak ni pun, ayah dia dah wakaf cara mulut. Cara mulut je lah, wakaf untuk masjid. Tapi bukan cara bertulis, wakaf cara mulut aja. Anak dia, ayah dia. Anak dia, lepas ayah dia meninggal, anak dia setelah beberapa tahun dah jadi naik masjid dah pun. Masuk mahkamah ambil balik. Menang anak sebab tak ada hitam putih. Nah, ya kat ayah dapat anak macam ni. Patutnya kita kecil pecek memang mampu. Taklah, dah lah harta tu harta bukan kau punya, ayah kau punya. Dan dia pun mungkin masa dia hidup tu, dia memang niat sebagai saham dia nanti dalam kubur. Jadi dia pun wakaf. Dia pula orang tua, mungkin tak reti nak pergi jabatan-jabatan, nak isi orang. Dia cakaplah kat mulut dekat orang yang siap ada saksi. Dan orang pakat-pakat buat. Jadi bangunan. Dah jadi bangunan masjid. Dan dia mati. Tapi nama masih lagi nama dia. Bila mati, turunnya faraid tu, pejabat tanah, dia peduli apa? Dia tengok nama tu, tengok anak-anak lah. Satu per berapa kan. Nama anak-anak. Anak-anak ni sepatutnya, ini ayah dah wakaf dah ni. Kita uruskan secara undang-undang lah pula. Patut gitu. Ini ada bukti tak putih. Pening kepala pengurusi masjid. Pening. Akhir sekali terpaksa bagi balik. Apa punya anak lah. Katakanlah kalau ayah dia tu sebenarnya tak wakaf, katalah. Tipu sekalipun, Allah, pejam mata tu ayahnya jadi wakaf, dapat juga pahala kat ayah dia. Sebab kan tak ada hitam putih kan, boleh kata tipu kan. Tapi mana ada orang tipu nak buat masjid? Ada ke? Tipu nak buat masjid. Yang tipu ni, dia alih tu, tanah apa dia panggil, tempat tanah tu, sempadan tanah dia tu, dia alih pergi ke jiran dia. Aku rasa penanda ni duduk sini. Kenapa ada 6 kaki ni lagi? Dapat kat dia. Kalau ukur balik rupanya dia curi. Itu biasalah jadi. Tapi ni curi nak buat masjid. Jarang orang menipu nak buat masjid. Itulah. Jadi harta tu yang dah dia tinggalkan, gunalah untuk dia. Sebab mungkin masa dia hidup dia agak kedekut sikit. Sebab dia bimbang, takut nanti kan tua-tua aku gitu begini. Anak-anak pun bukan boleh harap sangat tengok. Untuk aku juga. Tiba-tiba tak sempat nak guna, mati. Masa tu apa-apa dia punya wasiat ke apa, tunaikan terus. Malah bukan wasiat, amanah dia pun tunaikan sekali. Patutnya. Dan kalau kata dia ada hutang-hutang zakat, bayar dengan duit dia. Bukan duit kita, duit dia. Ini kita sibuk. Ini kalau besarkan dapur kat rumah aku ni kat belakang ni, sedap ni, tambah table top lama, teringin nak table top. Tengok rumah orang je ada table top. Kita pakai singki besi tu. Nak juga table top, nak tengok table top kat atas ada juga 18,000. Ini dapat ni, boleh lah ni. Duduk berangan dengan duit orang. Janganlah gitu. Akhir sekali tu yang jadi macam-macam. Aduh, kesian kat mak bapak dapat anak macam tu. Okey, maka jika mati ia kemudian daripada bahawa boleh ia qadakkan dia ada masa untuk qadak tapi dia tak qadak lagi, lepas tu mati. Maka memilih walinya antara ia puasa, wali tu boleh puasa, wali tu maksud anak-anak tadi boleh puasa daripadanya, atau bahawa ia memberi makanan daripadanya akan 1 mud, 1 cupak bagi tiap-tiap sehari. Ataupun kalau duit banyak sangat kan, tak payah puasa lah. Kira berapa hari ada? 1000 hari. 1 cupak, sehari 1 cupak. Jadi 1000 cupak. Itu kalau sakit berpanjangan 3-4 tahun lah kan. 30 hari, 30 hari, 30 hari, 90 hari. 30. Tapi 1000 macam banyak sangat lah. Buatlah contoh macam mana pun. Berapa yang dia ada. Berapa yang dia ada hutang dia. Okay? Biasanya ratus-ratus hari je puasa ni. Yang ribu-ribu ni semayang. Kan? Berapa tak semayang tu? Ada dia tak semayang sebanyak 12,800 kali. Tinggal semayang. Itu ada lah. Tapi kalau tinggal puasa 1000 hari. Uish, itu berapa tahun tu? Dia umur berapa tahun? Setahun 30 hari. 10 tahun baru 300. 30 tahun tak, 40 tahun tak puasa baru 1000 lebih lah. Mana tak pernah puasa seumur hidup lah maknanya. Itu barulah 1000 lebih. Itu pun 1000 lebih pun hari, kalau 1 cupak baru berapa je. Gitulah.
Okey. Ini ada orang buat ni. Ada orang buat bayar fidyah ni kalau banyak sangat macam tadi. Kata puasa tadi kan, banyak sangat nak kena bayar. Ada orang kalau di kampung-kampung dulu-dulu, dia letak beras atas apa dia panggil papan, lepas tu ada roda 4. Dia letak banyak-banyak, sebanyak yang mungkin yang boleh lah. Lepas tu katalah 100 kilo ke, ataupun kalau cupak 1000 cupak banyak sangat. Mungkin 500 cupak ke, dia letak. Lepas tu dia pun cari tok pakir. Tok pakir ni biasa duk orang pondok. Saya pernah tengok. Panggil tok guru panggil, "Amu." Pergi duduk. Lepas tu dia pun dia beli beras tu dia punya. Kadang-kadang beras tu dia bukan beli dekat kedai. Dia pergi rumah tok guru tu. Ada beras tak? Dia beli kat situ. Yang penting beras dia. Letak berapa? Tak tahulah berapa banyak. Kita ambil lah 100 cupak untuk 100 hari. Untuk 100 hari tinggal 100 cupak. Lepas tu dia pun inilah beras berapa cupak kafarah atau fidyah puasa ayahku yang tinggal selama ni sebanyak 100 cupak kan Allah Ta'ala. Dia pun bagi. Nak bagi tu kat fakir miskin. Iaitu memang tok fakir pun dapat. Maka tolaklah 100 hari lah. Okey. Tapi ayah dia tinggal bukan 100 hari. 1200 hari. Maknanya tak pernah puasa lah kot. Seumur hidup tak pernah puasa. 1200 hari. Tu baru 100 cupak mana 100 hari. Ada lagi 1100 hari. Lepas tu tok pakir tu, dia memang macam dah faham-faham tau. Bukan janji pun. Dia pun bagi, Alhamdulillah. Macam doa akhir sikit. Macam doa apa semua sikit. Baik. Lepas tu tak apalah. Saya serahkan balik lah. Saya hadiahkan balik. Saya sedekahkan balik atau saya hadiahkan balik. Dia bagi balik beras tu. Kat kawan ni. Kawan ni, Alhamdulillah. Dapat balik. Lepas tu dia kata, inilah beras bagi menggantikan puasa yang tertanggung atas zimmah ayahku begitu sebanyak 100 cupak. Bagi balik ke dia? 200 selesai. Dia pun Alhamdulillah. Dia bagi balik. Lepas saya hadiahkan balik. Saya hadiah balik. Dapat bagi balik? Dapat balik? Dapat lah. Dah orang bagi. Boleh tak orang bagi gitu? Boleh. Akhir sekali buatlah 12 kali. 12 kali. Yang last kali tu ambil terus lah. Tak adalah bagi balik lah. Yang last kali, yang ke-12 tu. Maka selesailah 1200 hari. Dengan 100 cupak. Orang dulu biasa buat. Biasa tengok dulu kan? Tak biasa tengok. Seorang pun tak biasa tengok. Biasa tengok. Ada tak? Ada. 2 orang biasa tengok. Okey lah tu. Wakil. Biasa duduk kampung-kampung, pondok-pondok ada. Okey. Dan kat mana? Kelantan lah. Kelantan confirm lah. Saya tengok dulu pun kat Kelantan lah. Kelantan, Kedah. Ada tu. Biasa lah. Perlis mungkin tak ada. Okey. Dulu ada. Kok dia. Okey. Lepas tu pula, itu kalau puasa. Pada mazhab Hanafi, kalau tak sembahyang pun boleh bayar fidyah juga. Mazhab Syafi'i tak boleh. Memang confirm kita tolak. Mazhab Syafi'i tolak siap-siap. Ini mazhab Hanafi. Jika tak sembahyang, mati. Tak sembahyang, mati orang tu. Boleh, bukan boleh. Kena bayar fidyah 1 hari tak sembahyang, 1 kali tak sembahyang, 1 waktu tak sembahyang, 1 cupak. Itu mazhab dia. Mazhab kita tak boleh. Mazhab kita hanya yang boleh puasa. Iaitu sama ada nak bayar fidyah atau nak ganti puasa. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, oleh kerana puasa boleh, kenapa sembahyang tak boleh? Dia kata gitu. Cuma sembahyang tak boleh ganti untuk sembahyang. Ganti sembahyang untuk ayah aku tak boleh. Tak boleh. Habis tu, kalau nak fidyah boleh. Maka yang ada yang tak sembahyang ni buat sekali. Ni ayah tak ajar sembahyang lah. Macam mana? Berapa tak ajar sembahyang? Sehari 5 waktu. Setahun dekat 2,000. 10 tahun 20,000. 40 tahun tak sembahyang 80,000. Nak cabut tangan tolak. Saya pernah kan tolak cabut. Lenguh. Tolak. Begitulah. Tolak tu masuk bagi. Dia pun inilah fidyah ataupun beras bagi menggantikan puasa yang diwajibkan ke atas. Sebutlah mak dia ke ayah dia.
yang tertanggung atas zimmah dia, atau tanggung atas kewajipan dia tapi dia tak buat. Dan nak bayar ni kerana Allah Taala sebanyak itu tak adalah main 100 cupak, bengong 100 cupak saja. Main ribu-ribu cupak lah besar. Sebab kalau tidak berapa kali kalau 80,000. Aku tak nak. Tapi dapat upah. Lepas tu dapat duit. Dia bagi, dia ulur tu. Tapi ulur tu tak wajib pun, dia bagi kita ambil lah kan. Cuma faham-faham lagi tu. Dapat lah. Kadang-kadang RM80. Satu malam sampai pukul 2 pagi RM80. Daripada lepas isyak sampai pukul 2 pagi. Dapat RM80 dok pon dok. 50 sen beli kuah. Masak nasi, beli kuah di luar, beli ikan ke gulai ke di luar 50 sen. Beli nasi nanok di rumah di pondok lah. Kalau masak siap-siap, masa rugi nak belajar, nak menghafal, beli siap-siap 50 sen. Boleh makan 3 kali satu hari. Sikit-sikit dengan kuah Saya ingat tu kami belajar dulu. Memang betul-betul mujahadah sungguh. 50 sen 3 kali makan untuk sehari. Pagi makan sikit macam sarapan lah. Lauk tu lah. Lepas tu tengah hari makan banyak sikit. Ikan tu lah, ikan yang seekor, ikan selah kuning. Dah lah. Ikan selah kuning Dah lah selah, bukan selah tu, selah kuning. Hak paling murah kali. Yang tu lah. Kerak dua, makan yang tu dulu. Sebab tu tidur sikit je. Sekarang penuh perut. Lepas tidur. Perut penuh. Dulu perut kosong aje. Lepas tu kejap-kejap je ada orang kata, "Jom ada kerja situ, pergi masuk dalam kutip-kutip buah-buah rambai, buah-buah apa, dapat." Gitu je dulu. Bawa balik petai kadang-kadang. 50 sen boleh makan 3 kali. Beli gulai 50 sen kat kedai makcik kat depan tu. Saya tak ingat apa. Ni Pancu Kemumin tu, jalan nak pergi Pantai Sabak, dekat situ. Sekarang ni kat situ dah jadi stesen bah besar, Mutiara. Bah Mutiara tu jadi stesen bah besar kat Pancu tu. Tak tahulah sekarang jadi apa benda lah. Lama tak pergi. Kat situ ada kedai-kedai makcik tu. Ninggal aku makcik tu, tua dah masa tu. Dia tengok dak pondok je. Samah bukan 50 sen. Samah. Tak main lah 50 sen. Samah lah. Gaya samah mari dah. Gaya samah mari. Bagi samah. Ada orang tu samah tu apa? Samah tu 50 sen lah. 2 mah RM1. Allah teringat 30 tahun yang lepas. 32 tahun yang lepas. Lama. Maknanya tua dah ni. Okey. Okey. Dan barang siapa telah melazimkan dia oleh qada, dan barang siapa telah melazimkan dia oleh qada sesuatu daripada puasa bulan Ramadan dan takhirkan akan dia dengan tiada uzur. Okey, siapa telah melazimkan, sesiapa yang telah diwajibkan oleh dia qada puasa. Melazimkan tu macam-macam maksud dalam bab ni. Wajib, sesiapa yang baginya wajib qada puasa Ramadan, dia wajib qada. Kenapa dia wajib qada? Sebab dia tinggal. Okey, dia tinggal tadi tu, tak kisahlah tinggal tu tinggal sebab uzur ke, tinggal sebab tak uzur ke, sengaja ke, tak kisahlah. Yang penting dia wajib qada puasa sebab dia tinggal. Okey. Dan takhir akan dia pun melambatkan, nantilah dulu. Dan tak wajib, kalaulah dia tinggal tadi puasa sebab uzur, tak wajib qada segera. Janji jangan tunggu sampai Ramadan aja, 11 bulan boleh qada kan. Nantilah. Okey. Sehingga datang Ramadan yang lain. Nanti masuk Ramadan. Ni biasa orang lelaki ke orang perempuan? Orang perempuan lah ni. Haid 7 hari tak puasa. Time bulan Syawal takkan nak puasa. Sedap time open house. Rugi puasa. Lepas tu dah masuk bulan seterusnya. Nantilah. Ujung-ujung Syaban tu. Kalau sempat okeylah, tak apalah Syaban pun. Sekali tak sempat, terlupa ke apa, tak sempat. Masuk bulan Ramadan, dia telah utang 7 hari dan telah langgar Ramadan seterusnya tanpa dia
qada. Apa dia perlu buat? Maka wajib atasnya serta qada. Wajib qada kan wajib juga. Memanglah wajib qada. Tapi serta apa dia? Keluarkan akan makanan. Makanan tu kalau kita beras lah. 1 mud, 1 cupak bagi tiap-tiap hari daripada makanan yang memadai buat fitrah. Kalau nak bayar zakat fitrah kan 4 mud ataupun 4 cupak bersamaan dengan 1 gantang bersamaan dengan RM7, yang mana sekilo RM2.70. Betul tak? Rasa betul lah. Ya, RM7, RM2, 2 point berapa kilo? 2 point berapa kilo? Ulang balik silap aku sebut tadi. Wajib bayar zakat fitrah 1 gantang. 1 gantang bersamaan dengan 4 cupak. 4 cupak 1 gantang. Okay? 1 gantang tu RM7. Kita jangan ambil 7, kita tak payahlah kita ambil 14, 21 tu, kita ambil RM7. Okay? RM7 bermakna RM7 itu 4 cupak. Makna 1 cupak RM1.80. Lebih kurang, betul? Lebih kurang kan? Sebab kalau RM2 dah RM8 kan? RM1.80. Makna sekilo? Susah nak kira. Matematik ke matematik? Satu gantang berapa kilo? 2.7 tak silap. 2.7 kilo. Bukan. 3.6 3.6 sekilo? 3.6 3.6 kilo 1 gantang? Bukan 2. Rasa macam tengok dekat kertas tu 2.7 dia tulis ke RM2.70. Okey, kalau katakanlah 3.6 kilo. Jap. Ini gantang apa ni? Cupak apa ni? Yang ni cupak Baghdad bukan cupak Malaysia. Cupak Malaysia lagi besar pada cupak Baghdad. Ini cupak Baghdad. Cupak Baghdad dia kecil sikit. 2.7 kata dah 2.7. Tu tengok, ingat lagi dekat kertas tulis 2.7. 2.7 kilogram RM7. Maknanya 1 kilogram RM2 lebih. RM2 lebih kan? RM2. 2, 4, 6. RM2. Lebih kurang lah. Okey. Alright. Jadi beras yang boleh bawa, sebab masalahnya kita bayar dengan duit. Sebab tu susah kita nak kira sampai jadi kelas matematik dalam malam ni. Sebab kita bayar dengan duit. Dia cerita beras yang kita boleh bayar fitrah tu iaitu 4 cupak. Ambil 1 cupak tu, yang itu juga yang boleh dalam amount yang sama boleh bayar fidyah untuk 1 hari. Itu je nak bagi tahu. Cuma nak letak berapa ringgit. Kira lah berapa ringgit. 1 cupak. RM1.8. Itulah. Senang kira RM1.8. Okey. Mana boleh jadi RM7 dua? Kita bayar RM7 je kan? 2 lagi tu macam mana? Maknanya tak sampai lah kan? Yang memadai buat fitrah. Jadi 1 tu, maknanya kalau satu gantang 4 hari, 1 gantang 4 hari, 1 gantang 4 hari. Apa benda ni? Yang dia tinggal puasa, dia wajib qada. Dia menangguh-nangguh-nangguhkan sampai Ramadan seterusnya. Habis Ramadan tu, dia wajib qada, tetap wajib juga. Okey? Dan tambah lagi 1 hari 1 cupak. Berapa hari yang dia tinggal? Sehari je. Mana? Qada sehari 1 cupak. Kalau dia qada sebelum Ramadan, cuma qada tak ada cupak. Kalau langkah tahun, langkah Ramadan, kena qada juga. Dan 1 cupak. Ada, saya pernah buat kiraan dulu. Bulan puasa tu, daripada lepas main Zohor, habis main Zohor tu, lebih kurang pukul 2 tu, dia datang, perempuan. Dia minta tolong kira sampai asar, dekat nak masuk asar. Saya kata tak jadi balik rumah, main asar terus. Kira dia punya. Banyak dia kena. Pidiah dia. Sebab ganda. Lepas tu, dia pun buat keluar duit. Sebab saya amil dulu. Kat tanggal amil. Dia buat keluar duit untuk bayar lah. Dia pun ambil lah. Dia kata, Alhamdulillah selesai. Hei, tak selesai. Terkejut dia. Kenapa tak selesai? Qada. Kena qada juga. Baik, tak bayar-bayar. Kata, bayar cerita lain. Qada cerita lain. Lah, dia kata. Ingatkan selesai.
Tak boleh bayar juga. Kau nak bayar semua. Ganda dua pun tak apa, janji tak payah qada. Sebab beratus hari dia tak puasa dan bertahun-tahun. Ganda, akhir sekali dia dah bayar apa tak. Banyak agak beribu jugalah. 1,000 lebih kot. Lepas tu, alhamdulillah lega dia kata. Selesai. Saya dengar dia dah nak pergi dah. Saya kata kejap. Tak selesai. Kan dah bayar. Bayar ni beras saja. Itu cuma bayar denda. Habis tu, takkan bayar bunga je. Pokok mana pokok? Dia bayar bunga je. Pokok mana pokok? Pokok tu apa? Puasa. Habis kalau tak puasa, tahun depan jadi satu cupak balik. Cupak tu tak bertambah sebab dia dah bayar. Tapi tahun depan lepas Ramadan seterusnya tak qada lagi, tambah 1, 2, 3 tambah balik. Dan bukan bertambah cupak aja, tambah sekali kan dosa. Sebab setiap kali satu Ramadan dia tak puasa, dia tak qada, berdosa. Aduh, ingat senang. Okey, maka berbilang-bilanglah mud. Nah, mud tu cupak lah. Itu dengan berbilang tahun. Satu hari sepatutnya dia tinggal satu hari, dia wajib qada, tapi dia tak qada sehingga Ramadan seterusnya. Lepas habis Ramadan dia wajib qada satu cupak. Dan dia tak qada lagi. Sehingga Ramadan seterusnya dia wajib qada sehari tetap sehari, 2 cupak. Begitulah 10 hari 10 tahun 10 Ramadan 10 cupak. Itu kalau sehari. Kalau 100 hari dia tinggal 100 hari. Dia tinggal 30. Kita ambil 30 lah dulu. Tak puasa Ramadan langsung. Kemudian dia tak qada langsung sampai Ramadan seterusnya, dan habis Ramadan masuk Syawal, wajib qada 30 tetap 30. Lepas tu pula tambah 30 cupak. Dan tak qada sampai Ramadan seterusnya. 30 kekal 30 hari. Cupak 30 jadi 60. 10 tahun jadi 300. Itu kalau dia cuma tak puasa 30 hari awal je. Tahun seterusnya dia puasa. Kalau tahun seterusnya pun tak puasa, tahun seterusnya pun tak puasa, tahun seterusnya tak puasa. Katalah dia tak puasa 10 tahun. Kita ambil 10 tahun dia tak puasa. Tiap-tiap tahun. Dan perkara ini telah berlalu 30 tahun lepas. Katalah dia tak puasa 3 tahun berturut-turut. Tahun ni tak puasa 3 tahun. Dan perkara itu telah berlalu 30 tahun. Okey? Jadi tahun yang pertama dia tak puasa dan dah langkah 30 lah. Maka 30 setiap tu. Jadi 10 kali Ramadan 10 tahun 300. Dia 30 tahun. 300 900 cupak. Tulis. Oh, selesai. Tak selesai. Itu untuk tahun pertama. Tahun seterusnya kan dia tak puasa juga. Yang itu pula berapa kali? 30 cupak sama juga. Tapi berapa kali? Bukan 30 dah lah. Berapa? 29. Yang tadi berapa? 900. Jadi 800 lebih. Selesai. Tak selesai pula. Tahun yang ketiga kan tak puasa juga. 30. Kali berapa? Nak kali berapa? 28 aja lah. Begitulah. Satu. Kalau tak pernah puasa 30 tahun, mantap. Satu lori beras tu. Tuang depan rumah orang miskin. Ambil ni. Pindah. Aku tak puasa dulu. Dan kalau selesai macam tu tak apa. 2 lori pun tak apa. Qada kena qada juga. Itu yang jam. Jang. Allah nanya. Habis kalau mati macam mana? Mati sebelum diparaidkan, yang ni dulu. Lagi bagus tulis kat diary. Aku tak puasa banyak ni. Kalau aku mati, anak-anak mu jangan sibuk duduk nak ni. Bayar dulu aku ni. Tanggung aku dalam kubur ni. Padahal kalau bayar pun kena tanggung juga dalam kubur. Tapi kuranglah, tak ada hutang lah sikit. Kuranglah sikit. Nah, ya. Okey, kalau nak mudah boleh. Ini pendapat muktamad mazhab Syafi'i. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i juga, dan pendapat mazhab lain, tak ada ganda-ganda. Iaitu tak boleh buat sendiri, kena pergi pusat zakat. Pergi pusat zakat, tak ada ganda-ganda. Jadi dia lah tanggung benda tu. Sebab kita belajar mesti ada ganda. Tiba-tiba kalau ni beribu ni, kita pergi pusat zakat. Saya tak puasa banyak ni, 1000 hari ada tak puasa. Dan dah bertahun-tahun ni berganda-ganda. Jadi saya nak bayar berapa? 1000 cupak. Hui, senangnya. 1000 cupak terus bayar. Tak payah ganda-ganda, tak ada ganda.
Tapi kena pusat zakat lah, di bawah arahan pemerintah. Boleh. Memang ada. Saya tak silap saya, faham tak tahu ada ke tak ganda. Yang tidak ganda tu. Ya confirm yang tak ada ganda kat Selangor pun ada. Kat mana? Kat Perlis confirm lah. Perlis semua mudah.com. Memang tak ada ganda. Memang tak ada ganda. Dia pergi kat pusat-pusat macam tu. Kata saya tak puasa sekian-sekian, saya nak bayar. Dia kira je berapa hari? Saya 75 hari. 75 cepat. Wih, lajunya kira. Yalah, tak ada ganda. Tak ada ganda. Tapi kalau kita belajar ni, ada ganda. Yang terbaik, ganda lah. Duit berlambak bukan boleh buat mati pun. Ataupun mati nanti bayar lah. Dan demikian juga wajib mud itu serta qada. Wajib mud bayar 1 cupak serta wajib qada. Dua-dua wajib. Wajib qada dan wajib bayar 1 cupak. Yang ini tak payah tunggu Ramadan, tak payah ganti Ramadan. Habis je bulan Ramadan, terus wajib qada dan wajib bayar 1 cupak. Ini lain. Yang tadi nak bayar yang kata 1 cupak tadi, bila dah langkah Ramadan kan, ni tak payah. Iaitu siapakah orangnya? Orang yang bunting mengandung dan orang yang memberi susu anak. Orang mengandung, perempuan mengandung atau perempuan yang sedang menyusu apabila tinggal puasa keduanya dan dia tak puasa sebab dia mengandung atau dia menyusu anak. Kenapa dia tak puasa? Kerana takut, kerana bimbang atas binasa anak keduanya sahaja. Dia bimbang takut kalau di kandungan dia anak dia kecil. Doktor kata anak ni kecil, awak kena makan. Tak boleh bulan puasa. Awak tak boleh, anak kesian. Takut-takut anak tu kesihatan dia terganggu dalam rahim. Dia kata saya sihat aja, kata ibu dia. Tak boleh, anak awak kecil, tak cukup cm. Okay? Maka dia pun tak puasa. Sebab apa tak puasa? Bukan sebab dia, sebab anak. Nanti habis Ramadan, dia wajib qada lah sebab dia tak puasa. Dan 1 cupak. Tak payah tunggu, tak ada tunggu-tunggu apa ni, tak ada. 1 cupak. Satu hari 1 cupak. Ataupun dia menyusu. Anak ni tak minum susu lembu. Susu formula, susu tepung tak minum. Sebab dia kata dia anak orang, bukan anak lembu. Nak minum susu orang, dia kata gitu. Contoh ni. Jadi anak tak minum, jadi lapar. Susu pula tak ada. Macam mana? Kena makan. Maka dia buka puasa bukan sebab dia rasa dia okey je. Cuma anak dia macam mana? Okey? Maka dia pun makan. Tak puasa lah dengan maksudnya. Dia buka puasa bukan sebab dia, sebab anak. Nanti kena qada 1 hari 1 cupak. Dan barang siapa membatalkan puasa. Dan barang siapa membatalkan puasa dengan jima' pada siang hari bulan Ramadan. Sebab tu janganlah kahwin Ramadan, jangan kahwin bulan Rejab dan Sya'ban. Kalau boleh haram, walaupun bukan haram syarak ni, haram mak bapak haram. Mak bapak yang nak jadi wali ni haramkan. Bukan haram syarak Syarak tak haram, bila-bila tengah Ramadan pun boleh kahwin. Ini bagi mak bapak. Tak naya kat anak tu. Kalau accident macam mana? Accident. Accident lah. Ni. Barang siapa membatalkan puasa dengan jima' pada siang bulan Ramadan, maka wajib ditakzirkan atasnya oleh orang yang memegang hukum. Orang yang memegang hukum tu maksud pemerintah. Orang yang memegang hukum tu pemerintah. Takzir ni bukan hudud lah. Bukan dihududkan dia, ditakzir. Takzir ni apa? Dia masuk mahkamah, dibicarakan dan diberi hukuman bergantung kepada budi bicara hakim. Itu takzir. Kalau hudud, apa yang Allah tentukan tak boleh ubah-ubah. Banyak tu lah. Tak boleh ubah. Tak banyak kesalahan yang Allah tentukan. Tak banyak pun. Tapi kebanyakan kesalahan-kesalahan lain takzir, iaitu apabila dia ni telah membatalkan puasa dengan bersetubuh di siang Ramadan. Okey? Jika sabit yang demikian pada tempat hukumnya, jika lepas dibicara memang betul dia bersalah. Ada ke yang walaupun dia jima' di siang Ramadan, tapi tak perlu apa? Tak salah lah, kira tidak salah. Tak perlu bayar denda-denda. Dia cuma perlu qada sehari aja. Ada ke? Ada. Contohnya orang yang dijima'. Orang yang dijima' berdosa, wajib qada sehari.
Orang yang menjima itu yang kena denda, kena puasa 60 hari berturut-turut. Okey. Jadi bagi perempuan pada mazhab Syafi'i hanya lelaki je kena, perempuan tak kena. Okey. Apa lagi? Kalau kata lelaki kena liwat, lelaki yang diliwat, maka yang diliwat tu tak kena. Sama ada diliwat tu paksa atau tak paksa tak kira lah. Yang diliwat tak kena, yang meliwat je kena. Yang diliwat kenapa tak kena? Yang disetubuhi, yang dijima kenapa tak kena? Sebab yang diliwat atau dijima, disetubuhi, dia batal kerana memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Yang menjima, dia batal kerana jima. Lepas tu yang kena hanya yang buat kerja je. Okey? Maka tak kena lah. Tak kena lah. Yang beberapa hari disebut ni. Wajib atasnya bayar kifarah yang besar, iaitu memerdekakan seorang sahaya yang beriman. Hamba, memerdekakan seorang hamba yang beriman. Masalahnya hamba dah tak ada sekarang. Pergi kedua, lagi sejahtera daripada segala aib hamba tadi. Maka jika tiada memperoleh akan dia, tak ada hamba dah sekarang ni, maka ia puasa 2 bulan berturut-turut. Nah tu yang susah, 2 bulan berturut-turut. Yang duduk puasa sebulan ni pun tak tahan dah, tiba nak puasa 2 bulan. Nah itu sebagai sebulan pun dah jadi buat hal, maka tambah nak bagi turunkan nafsu tu sampai 2 bulan berturut-turut. Naya. Memang naya. Ini kerja naya ni. Jadi ada ke yang tak kena juga? Ada. Contohnya dia silap faham. Dia silap, bukan dia silap faham, dia silap. Dia ingat masa tu malam lagi. Rupa-rupanya dah subuh. Dia ingat malam sebab gelap. Rupanya dah subuh, dah 6.30 pagi. Berlaku persetubuhan. Itu tak kena. Dengan syarat dia memang tak perasan. Tak perasan. Itulah. Itu antara yang tak kena lah. Dia ada detail lagi tu. Okay? Pernah berlaku sekali tu. Maka jika tiada kuasa ia, tak mampu untuk puasa 60 hari berturut-turut, maka wajib ia beri makan 60 orang fakir miskin bagi tiap-tiap satu daripada mereka itu satu mud, satu cupak. Daripada makanan yang ghalib pada negerinya. Daripada makanan yang biasa orang negeri itu makan apa? Kalau beras, beras lah. Kalau jagung, jagung lah. Kalau dia makan bali, bagi. Jadi ada 3. Yang pertama, bebaskan hamba. Yang kedua, puasa 60 hari berturut-turut. Yang ketiga, bagi makan 60 orang. Yang ini pada mazhab Syafi'i wajib turutan. Kalau ada hamba, wajib bebas hamba, tak boleh puasa 60 hari. Kalau mampu puasa 60 hari berturut-turut, tak boleh bagi makan, tak boleh. Itu mazhab Syafi'i. Dia kena ikut turutan. Dia kena cuba puasa 60 hari itu sungguh-sungguh sehingga tak mampu juga. Bila tak boleh juga, memang tak mampu, barulah boleh pergi ke step yang ketiga, bagi makan. Dia tak boleh, aku tak mampu, dah cuba belum? Cuba try puasa dulu. Puasa 20 hari. Allah, tak larat dah, tak apa. Try lagi nanti, tahun depan tu, try lagi. Gitu. Dia tak boleh main, itu mazhab Syafi'i. Dia tak boleh main pindah-pindah aja. Tapi mazhab Maliki lain. Mazhab Maliki lagi afdal bagi 60 orang fakir miskin makan daripada puasa. Lagi baik bagi makan. Yang tu senang tak? Kenapa? Yang penting kenapa mazhab Maliki gitu? Dia kata pertama, bebas hamba tu mesti. Kalau tak ada, wajib puasa 60 hari berturut-turut, ataupun boleh bagi 60 fakir miskin makan. Di antara dua ni, 60 fakir miskin makan lebih baik, lebih afdal, lebih besar pahala, lebih afdal daripada puasa. Kenapa? Kalau dia puasa, apa dapat dekat masyarakat? Kalau dia puasa 60 hari, tak ada apa-apa. Dia menerima hukuman yang sangat sangat memenatkan dia lah. Tapi kalau bagi 60 orang makan, dapat manfaat untuk masyarakat. 60 orang boleh makan, fakir miskin. Makan itu lebih afdal. Jadi masa ni siapa nak jadi mazhab Maliki? Angkat tangan. Mazhab Syafi'i tak boleh. Dia sebagai hukuman. Hukuman waktu bulan puasa Ramadan, kena turunkan nafsu. Dia beri layan nafsu. Dia hukumannya 60 hari berturut-turut. Hari ke-58, 59, dia tak puasa. Mula daripada 1 balik. Jang. Jika dalam satu Ramadan tu 3 hari dia buat kerja terkutuk tu. 3 hari.
Maka 60, 60, 60. 160. Tapi bukan betul-betul lah. 60 tu satu settle. Lepas tu tunggu beberapa bulan, 60 lagi. Dan yang penting 60 tu mesti satu. Cuma kalau 3 hari, 60, 60, 60 lah. Bukan 180. Mampus tu. 60, lepas tu 60 selesai. Untuk satu hari selesai, 60 hari. Gitu. Tapi kalau dalam satu hari tu berlaku beberapa kali? Sekali juga. Sekali juga. Sebab dia kira hari. Kalau tiap-tiap hari, Allah. Memang tukar mazhab Malikiyah dengan tukar mazhab Malikiyah. Mampu kerah. Bukan mampu ni, mampu kerah. Last, terakhir ada satu cerita kisah. Okey, ini sekejap sebelum tu. Kisah tu yang terakhir ni. Ini orang yang membatalkan puasa dia dengan jima' di siang Ramadan. Dalam keadaan dia tak boleh buka puasa. Dia tak dibenarkan. Tapi kalau dalam keadaan dia dibenarkan untuk buka puasa, tak ada masalah. Contoh orang musafir yang keluar musafir sebelum subuh, maka dia tak nak puasa pun boleh. Antara lain, orang tu sakit, dia dibenarkan ikut syarak, memang sakit sungguh. Dibenarkan daripada syarak membenarkan dia untuk buka kerana sakit dia memang sakit yang dibenarkan untuk buka. Okey. Seorang ni musafir. Musafir keluar sebelum subuh. Tapi puasa lah dulu. Sampai jumpa yang sakit, dia nak pergi melawat orang sakit ni. Sakit tu isteri dia lah katanya. Contohlah gitu kot. Tak pun suami kan. Yang musafir tu isteri. Keluar sebelum subuh. Musafir. Jauh isteri, suami duduk jauh. Sebab suami dia sakit. Pergi. Jumpa suami dia siang Ramadan lah ni. Suami dia sakit. Dan sakit tu memang dibenarkan untuk dia tidak berpuasa. Jumpa, sakit pun jadi juga contohnya. Maka ketika jadinya persetubuhan jima' tadi, masing-masing berniat, katakanlah yang sakit tu pun puasa dulu. Aku puasa dulu, bukan awal-awal lagi tak puasa, tidak. Aku puasa tapi aku kalau nak kira dibenarkan untuk buka dah sakit sungguh dah ni. Sakit lah, sakit lain. Hak tu tak sakit dia kata. Contoh kan. Jadi bila macam tu. Ni buat contoh. Jadi bila macam tu, isteri dia sampai. Maka ketika nak berlaku persetubuhan tu, masing-masing berniat rukhsah. Aku sebagai isteri, aku niat nak buka puasa kerana aku musafir, dibenarkan untuk buka puasa. Suami pula berjimat tadi dengan niat aku buka puasa ni. Sebagai kerana aku sakit, dibenarkan untuk buka puasa. Yang tu tak kena. Tak kena. Kalau sihat tapi dibenarkan. Itu bahaya. Soalannya kalau dia sihat aja. Sebab yang kata kena 60 hari adalah membatalkan puasa Ramadan tadi dengan jima'. Itu yang kena. Bukan orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan berjima'. Itu lain. Itu tak kena. Tapi berdosa besar lah. Berdosa tapi tak kena 60 hari. Okey? Yang kata kena membatalkan puasa dengan jima' pada siang Ramadan. Tapi kalau bukan Maghrib, dia buka puasa tu, Allahu Akbar, dia pun buka puasa. Yang itu tak apa. Sebab dia buka puasa juga dia panggil, tapi buka puasa setelah masuk Maghrib. Buka puasa dengan jima', ada gitu. Orang dengan kurma. Okey, jika begitu, itu tak kena sebab dah masuk Maghrib. Yang ini dia buka puasa di siang Ramadan dengan maksud tidak berpuasa dengan jima'. Yang itu yang kena. Jadi soalan ni kalau minum air macam mana? Maknanya dia bukan buka puasa dengan jima', dia buka puasa dengan minum air. Lepas tu, dah buka puasa, minum air. On lah. Soalannya, adakah kena? Tak kena. Tak kena. 60 hari. Adakah berdosa? Dosa besar, bukan dosa kecil. Tapi tak kena 60 hari. Dan tak boleh hajar orang buat. Kalau hajar, kena ta'zir. Saya tak ajar, saya beritahu je. Sebab kalau ajar, kena tangkap. Kalau pemerintah Islam, dia wajib tangkap dan kena ta'zir, masuk penjara 3 hari ke 5 hari kerana mengajar orang helah yang batil. Helah batil panggil. Helah batil ni adalah dia ajar orang untuk buka puasa dulu, lepas tu baru berjima' di siang Ramadan. Maka tak kena. Dia ajar orang apa? Helah batil dengan maksud ajar orang tak puasa, berdosa tu. Walaupun memang begitu sekalipun, tetap juga tak kena. Tapi kalau ajar helah yang tak batil, contohnya macam mana? Yang tak batil. Nak jadi juga tak boleh, ketar-ketar lah ni, tak boleh.
Macam mana nak jadikan juga? Yang hailah ni tak batil. Gila musafir. Tapi dengan syarat kena keluar sebelum subuh. Tapi kalau sebelum subuh masa tu malam tak apalah, kita buat contoh. Gila musafir. Takkan apa tak boleh. Dia keluar musafir pukul 5 pagi. Pergi mana-mana dengan niat musafir yang haruslah. Kita pergi ziarah rumah kakak nak. Rumah kakak kita ada 300 km. Tapi kita berhenti sekejap dekat hotel 100 km lepas pada tu. Tapi dengan syarat nak jadi juga. Yang ni tak berdosa. Ini tak berdosa. Keluar sebelum subuh. Pergi lah. Berhenti hotel. Kita musafir ni. Kita nak pergi lagi 200 km rumah kakak kita. Boleh tak buka puasa? Boleh. Buka puasa dengan apa? Dengan minum boleh, dengan jima' boleh. Kena tak kena? Tapi itulah dalam ayat tentang puasa, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin, sampai ujung ayat tu dia kata wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu tahu puasa, kelebihan puasa, kamu akan puasa walaupun mati pun matilah. Walaupun dibenarkan untuk buka puasa, tapi kalau kau tahu kelebihan bulan Ramadan, kau akan puasa juga. Ujung ayat tu. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu tahu puasa tu baik, kamu akan puasa walaupun mati. Okey. Sikitlah kaitan perkara tu. Last yang terakhir, kisah seorang sahabat dia jumpa Nabi. Dia kata, celaka aku wahai Rasulullah. Celakalah aku wahai Rasulullah. Dia kata gitu. Celaka. Kenapa pula? Apa yang mencelakakan engkau? Apakah yang mencelakakan engkau? Dia pun kata, aku telah bersetubuh dengan isteriku pada siang Ramadan. Dia kata kat Nabi. Nabi kata, adakah engkau sanggup mencari atau membebaskan seorang hamba? Kan tadi hamba. Kasih daripada sini, daripada kisah ni lah hukum bebaskan hamba tu. Adakah engkau ada seorang hamba dan kau bebaskan dia, merdekakan dia? Ataupun kau beli hamba, lepas tu kau merdekakan dia? Dia kata, aku miskin, tak ada. Dia kata, adakah engkau mampu untuk berpuasa 60 hari berturut-turut? Allah kata, kau tengoklah aku ni, tak mampu nak puasa 60 hari. Tak mampu pun jadi kat siang Ramadan tu. Adakah engkau mempunyai buah kurma yang boleh makan 60 fakir miskin? Dia kata, aku ni miskin. Aku ni orang miskin. Macam mana aku nak sediakan 60 orang, nak kenduri 60 orang buah tamar? Nabi pun tak boleh jadi. Nanya kat dia. Nabi pun ambil buah tamar 2 bakul, bagi kat dia. Nah, engkau pergi cari orang yang miskin, engkau bagilah dia 60 orang. Dia kata, saya orang miskin dekat kampung ni, aku seorang je miskin. Aku yang paling miskin. Tak ada dah, semua kaya-kaya je. Maka Nabi kata, buat balik, bagi anggota keluarga kamu makan. Dapat kat dia. Cuma ada ulama bahas juga hadis ni. Sebab apa? Kan 60 orang, keluarga dia 60 ke tidak? Dia mesti 60. Walaupun 60 tu keluarga dia pakai miskin, okeylah juga kalau 60. Keluarga dia tak sampai 60. Macam mana pula nak kira tu? Ulama adalah bahas sikit. Sebab dah tak ada dah sangat orang miskin, maka tak boleh buat apa, bagi aje lah. Walaupun tak sampai 60. Itu kisah zaman Nabi tu. Tentang akan datang, kita sambung lagi. Tapi kita sambung akan datang pada menyatakan korban dan akikah. Cuba buka 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tanda kat situ. 1, 2, 3. Tangguh dulu, kita sentuh sebagai kafarah. Dan surat subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum.